Bukan pembangkang, bukannya Pakatan nak mengundi. Undi je nak mengundi orang Undi je banyak tadi ni. Saya ingat bukan PAS yang nak mengundi. Soalan nombor 4. Undi. Ya, kalau PAS nak mengundi. Kita tak undi PAS pun. Ya. Okey. Kita tak nak undi PAS pun. Baik, terima kasih. Padahal yang berhormat, Pokok senang ni jawapan soalan nombor 4. majoriti nelayan ni UMNO. Majoriti nelayan ni adalah UMNO. Ni. Pokok senang. Berminat ke soalan nombor 4 ni? Kalau berminat sila. Jadi pasal kawan saya dulu punya kawan pun nak undi juga tu, nak tunjuk anak TV dah ambil ni. Soalan saya nombor 4. Silakan. Terima kasih Tuan Ketua. Yang pandai-pandai sibuk atau siap tanding bersama. Sibuk ya. Jemaah Menteri sila. Okey, kamera fokus larut tu. Kamera fokus larut tu hari ni. Saya nak, kalau tak tahu, jangan bercakap ni yang sibuk. Saya tak tanding. Ini akal dah. 12 yang tak tanding lah heboh. Ini lah saya makan. Dia pancing tak ni. Pokok senang mimpi. Tuan Ketua, ini membuktikan pembangkang cakap tak tahu apa satu pun dia tak tahu nak cakap. Dalam UMNO, jangan nak sibuk. Ni Yang Muhammad Menteri, Wali Muhammad, biarlah pemilihan kita berkempen di luar. Saya Tuan Ketua, saya bukan nak cakap pasal kempen. Saya cuma nak beritahu. Lain kali nak cakap dia benda yang kita tahu. Jalan. Cakap inilah dia. Saya pun saya tanya tadi jawapan apa. Dia tak tanya okey. Maksud untuk luar parti kalau tanding. Tuan Ketua, saya nak jawab soalan yang baik, yang betul dia minta nak tahu secara yang baik. Yang tu saya nak jawab. Ini tiba-tiba nak sibuk pasal UMNO ni, pasal apa? Kalau dah teringin sangat nak masuk UMNO, bagi hantar borang. Tapi terpulang kepada orang UMNO sama ada nak terima ataupun tidak orang macam ni dalam masuk UMNO. Tak teringin. Terima kasih jawapan Tuan. Saya nak jawab. Lepas ni kita kawan balik. Tuan Tua, untuk makluman yang berhormat Pokok Sena yang mempersoalkan soalan ini, sehingga hari ini, saya kena cakap sehingga hari ini, sebab minggu lepas dah ada duta yang tamat tempohnya. Sehingga hari ini 24 September 2013 terdapat 4 orang ketua perwakilan Malaysia lantikan politik. Keempat-empat ketua perwakilan lantikan politik tersebut adalah yang pertama, Bahagia Tan Sri Ismail bin Haji Omar, Duta Besar Malaysia ke Perancis. Yang kedua, Bahagia Datin Sri Blanche Aubrey, Duta Besar Malaysia ke Finland. Ketiga, Bahagia Datuk Yong Tek Shing, Presiden Pusat Persahabatan dan Perdagangan Malaysia di Taiwan. Dan yang keempat, Bahagia Datuk Awang Sahak bin Awang Saleh, Pusuruhanjaya Tinggi Malaysia ke Brunei. Manakala yang baru saja tamat tempohnya adalah Bahagia Profesor Madya Datuk Syed Omar Syed Muhammad Al-Sagaf, Duta Besar Malaysia ke Arab Saudi, yang baru saja tamat tempohnya pada 19 September 2013. Terima kasih sahabat Pokok Sena. Ya, ada soalan lagi Pokok Sena? Ada. Sila. Dah pasal tadi ni sila. Yang berhormat kawan saya kata, kalau nak tahu juga main masuk UMNO lah. Saya bukan apa, pasal ikut Tun Dr. Mahathir lah. UMNO ni ibarat Tun Dr. Mahathir kata orang sakit tua. Ni yang Muhammad Pokok Sena. Soalan nombor 4 ni tak ada kaitan. Sila. Siapa? Tutup lah. Lepas ni Berunding dengan Putrajaya. Tua tak apa lagi. Tapi pasal sakit. Tunggu pula nak mati. Jadi saya tak apa lah. Saya baca Yasin lah. Saya baca Yasin ni minta pi dengan elok. Soalan.
Dah, kalau dia pergi jaga orang tua. Ni pokok sena pun pokok sena hari semalam saya nampak pokok sena pun baik daripada semalam, senyap je. Hari ni dah lain macam dah. Dia demam tu boleh. Okey, terima kasih. Okey, tadi. Baik, saya dah nak dapat Ni pokok sena ni kumpulan ulama ke kumpulan yang satu lagi? Jangan dah. Jadi yang ulang asma Kuala Kerau ni punya kumpulan dan satu pun tidak. Tak ada kumpulan. Begitu. Kalau yang Muhammad menyokong Menteri Besar saya sebagai naib presiden, itu bagus. Itu saya nak tahu tu supaya kena jelas ni kepada kawan-kawan saya sebagai datuk apa semua ni. Kata Kuala Kerau tak sokong lebar, kena sokong Menteri Besar saya. Betul ah. Saya rasa pokok senang ni ulat dalam sepak, bukan ulama. Sila. Soalan. Baik. Terima kasih. Saya nak dapat penjelasan apa kriteria pemilihan ke atas mereka-mereka yang dibuat atas lantikan politik. Saya juga bertanyakan soalan kerana sebelum ini ada pelantikan yang disebut sebagai duta-duta khas sebelum ini duta-duta khas kepada orang-orang yang dianggap sebagai pencen politik lah. Sebagai saya pun tak tahu atas kriteria apa, mungkin balai budi politik ataupun nak pemencilan daripada pesaing politik dalam negara kita hantar pergi duduk di luar negara. Sedangkan kita lihat bahawa kemampuan dan keupayaan mereka untuk nak meningkatkan imej negara ini tidak ada, dan malah hantar orang-orang yang seperti ini kadang-kadang memberikan satu imej yang tidak meyakinkan dunia luar, dan ini sudah tentu tidak membantu kepada peningkatan imej dan juga ekonomi negara kita. Jadi saya nak minta apa penjelasan, adakah kerana dia sekadar pencen tapi sedangkan keupayaan mereka sangat terhad? Itu saya minta penjelasan. Sebab sebab saya katakan bahawa sepatutnya diberikan kepada pegawai Wisma Putra yang ada untuk mereka ini dapat ada ruang untuk kenaikan pangkat, sebab mereka ini melalui proses-proses yang saya katakan bahawa latihan daripada institusi diplomasi di bawah Wisma Putra tu yang mencukupi. Jadi pengalaman mereka tu cukup jelas. Tapi kalau lantikan duta-duta khas, kadang-kadang duta-duta yang dulu pun terdiri daripada orang pencen politik, saya tak nampak. Sebut nama lah pokok sena. Sila Yang Menteri. Terima kasih pokok sena. Kalau nak marah bekas kawan pun bukan cara macam tu. Pelantikan yang kita buat adalah mengikut perlembagaan. Perlembagaan telah membenarkan berdasarkan kepada pasal 144 Perlembagaan Persekutuan, di mana Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA boleh melantik sesiapa saja menjadi duta. Kalau mereka ini adalah merupakan rakyat Malaysia yang dianggap boleh untuk dilantik sebagai duta, apabila kerajaan menghantar nama-nama tersebut, diberikan nasihat kepada Yang Pertuan Agong dan Pertuan Agong bersetuju, maka pelantikan itu diterima untuk menjadi duta. Manakala soalan yang pokok sena timbulkan tadi adalah utusan khas. Utusan khas ini berbeza dengan duta yang kita lantik. Utusan khas ini tugas yang khas. Sebab itu kita ada lantik sebagai contoh utusan khas kerajaan Malaysia ke Afghanistan, yang bahagia Datuk Wira Zainal Abidin bin Muhammad Zain, bekas pegawai kerajaan, bukan ahli politik. Begitu juga utusan khas kerajaan Malaysia mengenai pertukaran surat Malaysia dan Brunei. Kita lantik yang bahagia Tan Sri Rasta Muhammad Isa, merupakan bekas Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negara. Jadi utusan-utusan khas yang lain, kadang-kadang kala ada tugas-tugas yang kita lantik. Pernah kita lantik seperti siapa ni Tun? India, China, Indonesia.
Datuk Seri Utama Samivelu. Saya nak kena tanya sekali lagi Tan Sri saya takut silap. Datuk Seri Utama Samivelu. Kita pernah lantik dia jadi utusan khas kita ke India. Kerana kita nak melihat bagaimana peluang-peluang yang boleh diambil untuk dijadikan beliau melihat perhubungan yang baik beliau dengan kerajaan India contohnya. Dan apa yang beliau buat adalah untuk membawa ramai ahli-ahli perniagaan daripada Malaysia untuk mengambil peluang-peluang yang ada di India. Ini sebagai contoh. Ini utusan khas kita yang tidak dilantik oleh Tuan Agong. Itu adalah utusan khas kerajaan Malaysia. Itulah cara yang kita buat. Jadi kalau tua macam mana pun, kalau sihat okey. Yang jadi masalah tak tua tetapi tak sihat, seperti kebanyakan pada ahli-ahli yang di sebelah sana yang kita takut untuk lantik menjadi utusan khas. Terima kasih banyak. Tun Mahathir yang kata tua sakit dua menoroh. Sakit pula tunggu nak mati. Ya, pokok senang. Sila Kulim Bandar Baru. Tak, saya cuma nak tanya cadangan kerajaan berkait dengan embassy kita di luar negara ni. Kita ada pegawai MSD, kita ada pegawai pelancongan, kita ada pegawai MITI, kita ada defense attaché dan kita ada pejabat embassy. Tapi kadang-kadangnya mereka ni tidak synchronize dalam usaha untuk mempromosi kerajaan ni. Jadi adakah kerajaan memikirkan untuk kita integratekan ni supaya dasar kerajaan ini dapat dijelaskan dengan baik di luar negara ni? Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua. Ini soalan orang Barisan Nasional yang baik untuk kepentingan negara. Kita mempunyai sebanyak 107 perwakilan atau mission di seluruh dunia. Dalam beberapa mission yang ada itu, ada pegawai yang kita lantik melalui kementerian-kementerian lain sebagai contoh. Maka sudah tentu bila perwakilan kita di luar sana, ketuanya adalah ambassador atau duta kita yang ada di sana. Pegawai yang lain itu duduk di bawah embassy dan di bawah tanggungjawab ketua perwakilan tadi. Walau bagaimanapun, kerana mereka itu dilantik atas tugas-tugas khas, contohnya Kementerian BT sebagai contoh, maka sudah tentu daripada segi isu yang dibawa, dia terus di bawah kementerian tersebut. Maka apa yang kita mahu buat hari ini adalah untuk melihat supaya semua isu-isu yang ada itu dibincang dalam satu perwakilan atau mission yang ada di luar sana, bukan hanya untuk mengurangkan kos, tetapi juga untuk memberikan informasi yang ada itu melalui satu saluran, iaitu melalui mission kita ada. Terima kasih banyak soalan yang ditimbulkan. Saya jemput Tuan Haji Zainuddin bin Ismail. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Dipertua. Soalan saya nombor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Yang Dipertua, saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan ini serentak dengan 6 pertanyaan lain kerana menyentuh isu yang sama, iaitulah penyebaran ajaran Syiah dan tindakan yang diambil bagi membendung penyebarannya. Pertanyaan tersebut ialah oleh Yang Berhormat Kuala Selangor pada 25 September, Yang Berhormat Parit pada 30 September, Yang Berhormat Tanah Merah pada 1 Oktober, Yang Berhormat Baling pada 2 Oktober, Yang Berhormat Limbang pada 3 Oktober dan Yang Berhormat Sabak Bernam pada 3 Oktober. Tuan Yang Dipertua, kerajaan sentiasa peka dan memandang serius terhadap penyebaran mana-mana doktrin yang menyeleweng daripada Ahlussunnah wal Jamaah, termasuklah pahaman Syiah. Muzakarah khas jawatankuasa Fatwa Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam yang diadakan pada 2 dan 3 Mei 1996 antara lain telah bersetuju menetapkan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan juga akhlak.
Dan keduanya memperakukan bahawa ajaran Islam yang lain daripada pegangan Ahlussunnah wal Jamaah adalah bercanggah dengan hukum syarak dan undang-undang Islam. Dan dengan demikian, penyebaran apa-apa ajaran yang lain daripada pegangan Ahlussunnah wal Jamaah adalah dilarang. Keputusan jawatankuasa fatwa kebangsaan ini kemudiannya telah disusuli dengan fatwa pengharaman Syiah di kesemua 14 buah negeri di Malaysia. Dan fatwa ini telah pun diwartakan oleh negeri-negeri kecuali Kelantan, Sarawak dan Sabah. Bagaimanapun, Kelantan, Sarawak dan Sabah mempunyai peruntukan-peruntukan lain yang boleh digunakan untuk mengambil tindakan ke atas pengikut Syiah. Mengenai jumlah rakyat Malaysia yang terlibat dengan ajaran Syiah, sukar untuk ditentukan jumlah pengikut Syiah yang sebenar kerana pergerakan ini bergerak secara sulit. Berdasarkan maklumat polis Diraja Malaysia PDRM, dianggarkan bilangan pengikut Syiah di Malaysia adalah seramai lebih kurang 1,500 orang. Angka ini tidak termasuk warga asing yang datang melancong, belajar ataupun menetap sementara di negara ini. Berdasarkan siasatan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, golongan yang terlibat dengan Syiah terdiri daripada berbagai latar belakang, namun begitu perkara tersebut masih lagi dalam siasatan lanjut pihak berkuasa. Tuan Yang Dipertua, bagi menanganinya antara langkah-langkah yang telah dan sedang diambil oleh kerajaan bagi membendung ajaran Syiah dari menular dan juga mempengaruhi umat Islam di negara ini adalah yang pertama, menyebarluaskan fatwa-fatwa yang telah dibuat tentang pengharaman Syiah kepada masyarakat dengan mengeluarkan poster, risalah, pamflet mengenai bahaya Syiah. Kedua, sesi penjelasan kepada masyarakat melalui program-program ceramah dan penyebaran maklumat pengharaman Syiah menerusi media cetak dan elektronik. Ketiga, program pemantauan dan mengawal bahan-bahan media cetak dan elektronik dari tersebarnya pahaman Syiah menerusi media-media berkenaan. Dan keempat, meningkatkan kerjasama antara agensi keagamaan dengan agensi keselamatan dan penguatkuasaan yang berkaitan dalam menangani dan menyekat pahaman Syiah dari berleluasa dan tersebar di negara ini. Sesungguhnya kerajaan sentiasa bersikap profesional dalam mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak yang dituduh terlibat dengan ajaran Syiah. Hanya mereka yang mempunyai bukti kukuh terlibat dengan ajaran Syiah sahaja yang diambil tindakan dan didakwa di mahkamah. Tindakan boleh diambil oleh jabatan-jabatan agama Islam berasaskan akta ataupun amendment jenayah syariah negeri masing-masing. Berdasarkan laporan daripada Jabatan Agama Islam negeri-negeri ataupun ringkasnya JAIN, setakat ini terdapat 16 tangkapan, 120 pemeriksaan dijalankan ke atas mereka yang disyaki dan 139 kes lagi sedang dalam pemerhatian JAIN. Berkenaan penyebaran pahaman Syiah dan apa jua pahaman menyeleweng, sama ada di Institut Pengajian Tinggi IPT dan di sekolah-sekolah, pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mengadakan kerjasama dengan agensi dan juga Jabatan Agama Islam Negeri JAIN bagi mendapat maklumat berkenaan individu dan pergerakan Syiah tersebut. Maklumat tersebut akan dipanjangkan kepada pihak sekolah dan IPT bagi mengambil tindakan di bawah bidang kuasa masing-masing. Di samping itu, kerajaan menerusi JAKIM dan JAIN turut giat menjalankan program penjelasan isu Syiah dan program kefahaman Islam berasaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah kepada mahasiswa-mahasiswi di institusi pengajian tinggi awam swasta APTA, APTS melalui ceramah, diskusi, ilmu, seminar dan mengedarkan risalah mengenai bahaya Syiah. Program-program ini dilaksanakan secara berterusan dengan kerjasama pihak universiti melalui Pusat Islam APTA, APTS bagi hal ehwal pelajar HAP, APTA, APTS, Majlis Perwakilan Pelajar MPP dan Persatuan-Persatuan Mahasiswa. Mengenai bahaya ajaran Syiah terhadap keselamatan, selain menyebar penyelewengan dan dalam akidah, sesebuah kumpulan seperti Syiah sering menekankan konsep ta'assub kepada pemimpin serta mengkafirkan mereka yang tidak sealiran dengan mereka. Kedua-dua perkara ini merupakan doktrin penting Syiah, di mana mereka menganggap imam mereka adalah maksum, terpelihara daripada kesilapan, serta siapa yang tidak mempercayai imam adalah kafir. Pahaman yang seumpama ini jika dibiar tersebar dan mengumpul pengikut yang ramai serta tidak dibenteras, ia akan menimbulkan ketegangan dan pertelingkahan dalam masyarakat sekaligus mengancam keselamatan
dan menggugat keharmonian. Terima kasih. Ya. Jelebu, Tuan Speaker. Sila, Jelebu. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas penjelasan yang lengkap dan terperinci. Sesungguhnya dari penjelasan Yang Berhormat Menteri didapati bahawa penyebaran fahaman Syiah ini sesuatu yang sangat serius dan ia berasas kepada persoalan akidah umat Islam. Sebab itu kita menyeru kerajaan supaya mengambil tindakan yang setegas-tegasnya, kerana ini ada kaitan mungkin akan apa yang disebut di dalam hadis Rasulullah yang bermaksud akan muncul di akhir zaman satu golongan yang digelar Rafidah. Mereka menolak Islam tetapi mendakwa dirinya Islam. Perangilah mereka kerana mereka sebenarnya adalah golongan musyrikun. Hadis riwayat Abu Ya'la. Jadi kumpulan ini Soalan. apakah kumpulan yang dikaitkan dengan Syiah ini? Dan latar belakang kepada Syiah ini juga, kalau kita tengok pengasasnya merupakan seorang Yahudi yang sebelum memeluk Islam, dan namanya ialah Abdullah ibn Sabah daripada Yaman di zaman Sayyidina Osman dahulu. Jadi Syiah ini disebarkan, salah satu daripada pegangannya ialah berkaitan dengan apa yang disebut taqiyah, iaitu menyembunyikan. Benarlah kata Yang Berhormat Menteri tadi, sangat sukar untuk mengenal pasti golongan ini. Jadi oleh kerana itu, kalau ia boleh mengancam keselamatan negara sebagaimana kita mengiktiraf ataupun memberi perhatian kepada persoalan penyalahgunaan dadah yang boleh mengancam keselamatan negara, soal Syiah ini juga ada kaitan dengan soal keselamatan negara. Jadi oleh kerana itu, Yang Berhormat Menteri, apakah kerajaan bercadang untuk mengambil tindakan yang lebih tegas, mengenakan undang-undang yang setaraf dengan undang-undang bagaimana kita menghukum penyalahgunaan dadah, pengedar dadah terhadap penyebar-penyebar Syiah, kerana ini sangat penting bagi menyelamatkan soal akidah, kesucian Islam dan keselamatan negara. Terima kasih. Sudah Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Jelebu dan juga ahli-ahli Dewan yang mulia sekalian. Sememangnya sebagaimana yang telah saya sebutkan pada jawapan sebentar tadi, kerajaan begitu amat prihatin tentang masalah yang kita hadapi pada hari ini, penularan dan juga penyebaran yang berbentuk Syiah yang berlaku ke atas negara kita pada hari ini. Dan kalau kita tengok secara puratanya, di setiap negeri, Jabatan Agama Islam dan Majlis-Majlis Agama Islam, termasuk juga JAKIM, kita telah mengatur susun langkah yang paling serius untuk menghadapi masalah yang seperti ini. Dan dalam masa yang sama, sebagaimana yang saya sebutkan sebentar tadi, bahawa setiap negeri telah pun mewatalkan, kecuali 3 buah negeri, tetapi mereka memiliki peraturan dan juga peruntukan undang-undang yang boleh diambil ke atas kelompok-kelompok yang menyebarkan perkara-perkara yang berkaitan dengan Syiah, termasuk kepada penerbitan penyebaran template dan sebagainya, termasuk juga dengan tindakan-tindakan yang bersifat mencegah daripada pengajaran. Dalam konteks negara pada hari ini, kita ada 2 pendekatan, sama ada boleh diambil tindakan melalui mahkamah syariah, iaitulah kepada penentangan terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh pihak mufti yang telah pun digazet ataupun diwartakan, yang dianya bersifat perundang-undang. Dan kemudian satu lagi ialah di bawah peruntukan enakmen pengembangan agama-agama ke atas orang-orang Islam, dan ini dibicarakan di Mahkamah Sibil. Jadi kedua-dua peruntukan ini boleh digunakan untuk mengambil tindakan ke atas tersebut. Cumanya pokok di sini, Tuan Yang Dipertua, ialah bagaimana penguatkuasaan dan juga termasuk untuk pendakwaan. Jadi ke arah langkah-langkah yang seperti ini, pihak Majlis Agama Islam Negeri dan juga Jabatan Agama Islam Negeri, termasuk JAKIM, bekerjasama daripada masa ke semasa
termasuk besok akan ada suatu mesyuarat khas bagaimana untuk menangani masalah penyebaran ke atas Syiah yang berlaku dan bentuk tindakan dalam konteks perundangan penguatkuasaan dan juga pendakwaan yang perlu dilakukan. Selain daripada itu, saya bersetuju dengan Jelebu katakan tadi bahawa kalangan-kalangan golongan Syiah ini mereka mempunyai konsep-konsep yang begitu sendiri dan sukar untuk kita mengenali mereka. Cuma untuk maklumat ahli-ahli dewan sekalian, boleh saya sebutkan di antara ciri-ciri mudahnya yang dapat kita kenali, itu pun sebahagian daripada ciri-ciri yang dapat saya sebutkan, iaitu solat hanya 3 waktu dengan menjamakkan solat Zuhur, Asar dan Maghrib dengan Isyak tanpa sebarang sebab sepanjang masa. Sering menyebut nama Ya Ali, Ya Hussein ketika ditimpa musibah. Ketiga, gemar menampal atau menggantung di dinding rumah gambar-gambar fantasi 12 imam yang bermula daripada Sayyidina Ali hingga imam yang ke-12. Gemar menampal atau menggantung di dinding ucapan salam kepada Sayyidina Hussein, Sayyidina Fatimah Az-Zahra dan juga Ahlul Bait yang lain. Yang kelima, mengadakan sambutan hari lahir imam-imam Ahlul Bait terpilih termasuk wiladah Fatimah Az-Zahra dan juga wiladah Zainab Al-Kubra. Yang keenam, mengucap alaihi salam dan alaihi salam selepas setiap kali menyebut nama imam Ahlul Bait seperti mana Imam Ali dan juga Fatimah lain-lain. Ketujuh, gemar menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama Ahlul Bait seperti mana Fatimah, Musa, Ali, Hasan dan lain-lain. Tapi bagaimanapun ramai orang yang nama Musa, Hasan, Ali termasuk dalam dewan ni taklah semestinya. Ini ciri-ciri. Setengah Syiah menyandarkan kalimah Abdul kepada nama-nama imam Syiah seperti mana Abdul Ali, Abdul Hussein, Abdul Hasan, Abdul Ridha dan lain-lain. Menyambut hari Karbala pada 10 Muharram dan panjang lagi, dan mereka ini sebagaimana kata Yang Berhormat Jelebu sebentar tadi, gemar kepada pendekatan taqiyah di mana mereka menggunakan ayat Al-Quran, iaitulah man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbu mutmainnul bil iman. Mereka berpegang bahawa boleh untuk mereka bertaqiyah, menyembunyikan iman mereka dalam keadaan tertekan, dan kemudian mereka boleh menukarkan sedangkan hati mereka kekal mengatakan mereka beriman. Mereka mengambil pendekatan ayat ini secara yang begitu mudah, walaupun ada peristiwa yang dikaitkan dengan peristiwa Sumayyah dan juga termasuk peristiwa yang mengaitkan dengan keluarganya, Sumayyah, Ammar dan Yasir, sekeluarga yang pada waktu diseksa pada zaman jahiliah dahulu di zaman Rasulullah, maka anaknya yang tidak tahan, maka dia mengaku kembali kepada ajaran pegangan nenek moyang mereka, sedangkan hati dia mutmainnul bil iman, kekal dalam keadaan beriman. Jadi konsep taqiyah ni pun susah. Bila kita berdepan dengan orang-orang Syiah, kita tanya dia, dia takut nanti kita terdedah, dia pun mengaku aku lebih kurang sama jambar lah juga. Jadi susah dalam keadaan seperti ini. Terima kasih. Ya, speaker. Kalau terus pada speaker, persoalan tentang Syiah tadi saya tarik dengan apa disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi, tentang Syiah ni payah kita nak pantau, nak kenal kerana mereka ni sulit. Tapi kalau kita lihat memorandum Majlis Syiah Malaysia kepada Yang di-Pertuan Agong pada 6 hari bulan 6, siap dengan alamat sekali 10 hingga 12 dalam 4/4C Desa Melawati, dan surat dihantar mengurusi Yang Berhormat Perdana Menteri. Maknanya mereka bukan satu kumpulan yang underground, yang tak dikenali, bahkan dikenali. Dengan isu-isu Syiah yang kita lontarkan berkali-kali, terutama sebelum PRU baru ni, dan banyak digembar-gemburkan oleh kerajaan, adakah benar kerajaan bersungguh untuk menangani Syiah ini? Kalau kita lihat dalam satu kenyataan oleh KSU, Kementerian Dalam Negeri, menyatakan 250,000 penganut agama Syiah di Malaysia. Itu bukan jumlah yang kecil, disebut oleh KSU, Kementerian Dalam Negeri. Dan selepas 9 tahun diwartakan sebagai haram oleh Majlis Fatwa Kebangsaan, apa tindakan tegas yang dibuat sehingga hal ini? Kalau tanggapan setakat yang maklumat sampai pada saya, hanya 2 tangkapan dibuat di bawah Akta Kesempatan Negeri tahun 96, dan juga isu tentang 200 orang yang ditahan oleh JAIS dibebaskan. Jadi isu macam inilah kita
menimbulkan persoalan sejauh mana kerajaan serius menangani Syiah atau hanya dijadikan modal politik pada waktu-waktu tertentu saja. Terima kasih. Sila ya Pak Menteri. Terima kasih kepada Kuala Nerus. Tuan Yang Ketua, kalau balik tanya kepada persoalan serius ataupun tidak ini, kita sebenarnya tidak berpolitik dalam hal yang menyangkut dalam soal akidah. Apatah lagi dalam soal akidah pegangan Ahlussunnah wal Jamaah ini yang telah mengkafirkan kalangan-kalangan daripada sahabat dan juga mereka yang tidak sealiran dengan pegangan mereka. Ini hal yang begitu serius dan para ulama tidak bermain dalam hal yang seperti ini untuk tujuan politik. Tapi apapun Kuala Nerus, saya suka menjelaskan bahawa maklumat yang saya bacakan awal sebentar tadi, sejauh sekarang kita ada 16 tangkapan dan juga kita ada 120 pemeriksaan dan juga 139 kes yang sedang di dalam siasatan. Apapun saya setuju amat kalau pihak Patu Kuala Nerus dapat juga memberikan maklumat-maklumat, sebab bagaimana yang saya sebutkan sebentar tadi, golongan pengamal-pengamal Syiah ini mereka mempunyai satu konsep untuk melarikan diri daripada disoal dan juga ditanya, iaitu konsep taqiyah tadi, menyembunyikan fakta yang sebenar. Jadi dalam keadaan yang macam ni agak sukar untuk bahagian penguatkuasaan dan juga pendakwaan melakukan tindakan yang sewajarnya, sebab bila sampai di mahkamah dia tidak cukup sekadar tuduhan tetapi memerlukan pembuktian. Dan bukan sekadar itu saja, pernah kelompok Syiah ini pernah diambil tindakan dalam konteks tahanan ISA. Jadi saya amat mengalu-alukan sangat kalau sekiranya ada maklumat-maklumat yang kukuh daripada pihak Kuala Nerus dan juga rakan-rakan yang lain untuk mendapatkan maklumat ini bagi tujuan tindakan yang berikutnya. Terima kasih. Satu sikit